Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dengan subjek pendidikan Islam di bawah bidang Al-Quran dengan tajuk Izhar Halqi. Hukum tajwid izhar halqi. Sebelum kita teruskan pembelajaran, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran nanti, murid-murid yang pertama akan dapat membaca ayat yang mengandungi hukum izhar halqi. Dan yang kedua, mengenal pasti hukum izhar halqi. Okey murid-murid, apakah itu izhar halqi? Okey, izhar halqi apabila nun mati, okey, nun mati ataupun nun sakinah dan tanwin. Tanwin, apa itu tanwin? Tanwin tu baris dua, sama ada dua di atas, dua di bawah dan juga dua di hadapan. Okey, izhar halqi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi. Bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi. Bukan semua huruf adalah huruf izhar halqi, hanya beberapa huruf saja termasuk dalam huruf izhar halqi. Okey, sekarang kita lihat apa dia huruf izhar halqi. Okey, huruf izhar halqi. Okey, yang pertama hurufnya adalah hamzah, huruf hamzah. Okay, seterusnya yang kedua huruf ghain. Seterusnya yang ketiga huruf ha. Yang keempat huruf kha. Yang kelima huruf ain. Dan yang keenam huruf ha. Kesemuanya ada 6 huruf. Huruf-huruf ni dikenali sebagai huruf izhar halqi. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka terjadilah hukum izhar halqi. Okey, kita lihat pula bagaimana cara untuk membaca hukum izhar halqi. Bagaimana cara kita untuk membacanya? Okey, sebutan pada nun mati ataupun tanwin, sebutan pada ataupun bacaan pada nun mati dan tanwin dibaca dengan terang dan jelas. Dibaca dengan terang dan jelas. Dan yang keduanya dibaca tanpa dengung ataupun tidak dengung. Okey, Ustaz bagi satu contoh. Okey, boleh ikut sama-sama Ustaz baca. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Okey, jika kita lihat pada ayat ni, izhar halqi terjadi apabila tanwin yang berada di atas ra bertemu dengan hamzah pada kalimah ababil. Tanwin bertemu dengan hamzah. Jadi hukumnya adalah izhar halqi. Jadi bagaimana bacaannya? Bacaannya tanwin di atas huruf ra ini dibaca dengan jelas dan terang dan dibaca tanpa dengung. Tayran ababil. Kalau dengung kita akan baca tayran ababil. Okey, jadi baca tayran ababil itu adalah salah. Yang betul tayran ababil.
Okey, sekarang kita lihat pula contoh izhar halqi bagi setiap huruf izhar. Bagi setiap huruf izhar. Yang pertama kita lihat dulu contoh izhar halqi dengan huruf hamzah. Huruf hamzah. Okey, contohnya. Okey, boleh ikut start ya. Min istabaraq. Min istabaraq. Nun mati bertemu dengan hamzah. Dan contoh yang keduanya, bisalamin aminin. Bisalamin aminin. Tanwin bertemu dengan hamzah, dihukumnya adalah izhar halqi. Seterusnya contoh pada huruf kedua iaitu huruf ghain. Okey, contoh yang pertama, min ghairi su'. Min ghairi su'. Dibaca tanpa dengung. Dan contoh yang kedua, afuwan ghafura. Afuwan ghafura. Tanwin bertemu dengan huruf ghain. Tanwin bertemu dengan huruf ghain, jadi dibaca dengan secara izhar halqi, iaitu jelas, nyata dan tanpa dengung. Seterusnya huruf ha. Faman hajjaka. Faman hajjaka. Ghaniyun halim. Ghaniyun halim. Huruf kha. Wa in khiftum. Wa in khiftum. Okay, contoh bagi tanwin bertemu dengan huruf kha. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Okay, seterusnya huruf ain. An ibadatihi. An ibadatihi. Syakiran alima. Syakiran alima. Dan huruf terakhir, huruf ha. Okay, contohnya nun mati bertemu dengan ha. An hadana. An hadana. Dan yang keduanya, asihrun hadza. Asihrun hadza. Okay, run ni dibaca dengan jelas dan terang dan juga tanpa dengung, tidak dengung. Kalau kita baca asihrun hadza, okay, bacaan tu adalah bacaan yang salah ya. Okay, jadi sekarang Ustaz nak kamu semua salin contoh izhar halqi yang terdapat dalam jadual ni di dalam buku tulis. Ustaz nak kamu salin satu huruf sahaja, satu contoh sahaja bagi setiap huruf. Contohnya huruf hamzah ni, dia ada 3 contoh, kamu hanya salin satu sahaja. Sama juga dengan huruf-huruf yang lain. Huruf ha, ain, ha, ghain, kha. Kamu pilih nak salin yang mana. Ada 3 contoh, kamu pilih satu sahaja untuk salin. Okey, jadi Ustaz rasa sekadar tu dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain kali insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.